how uncanny it is that what goes around comes around, and what went around actually came around. Take a look at this Bangladeshi who complains. Many things he says are factual. You can't argue with that. He even says that one day they will become prime minister. You cannot say it won't happen. Look at Mamak Kerala like Mahathir. From Kerala, he even became PM of Malaysia, not once, but twice. So what this Bangladesh is saying to the Malaysians, you malas, we do all the work. We build the country. You treat us like the inferior class of citizens. This is what the Bangla is saying to Malaysians. Now, from the Malaysian context, the non-Malays selalu I dengar kata pada Melayu, you malah, kita kerja banyak, we contribute most, we pay most taxes, but we are treated like the inferior citizens. So, nampak tak dia macam predatorial punya ladder. Okay, non-Malays say that to the Malays, and now the pendatang say that to the Malaysians. Pendatang ni dia cuma beberapa decade ke belakang of the earlier pendatang that came to Tanah Melayu, which is the founding fathers of the non-Malays, namely the Indians and the Chinese. Now, several decades after, and after several generations, we have another round of pendatang who will invariably eventually become naturalized through marriage or through whatever. This will be the second wave of additional race to the country, and how they are calling on to Malaysians as how the non-Malays are calling to the Malays. So nice. Listen to this and we can cerminkan each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Saya hormat majoriti Islam Melayu. Saya hormat Undang-Undang Malaysia. Saya hormat Kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Ini kelang-kelang Malaysia. Semua dari luar negara. Ini kelang-kelang diada Malaysia, semua dari luar negara. Itu dalam kelang siapa kerja? Kontrak siapa buat? Kelapa sawit siapa buat? Potong getah siapa buat? Kebun sayur siapa buat? Cuci longkan, korek longkan siapa buat? Pagi-pagi ambil sampah siapa buat? Betul lah, bayar gaji. Bayar gaji betul. Tapi dia orang pun ada bayar duit permit. Itu tak cakap pun, bro. A listener note. This episode contains adult content and language. This may not be suitable for all listeners. Itu tak cakap pun, bro. Bangang, satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi Parlimen Malaysia. Ingat, bro. Saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti, anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini saya cakap. Tahu. Orang Bangladesh, warga negara asing, rajin kerja, kerja keras, pandai cari duit. Bukan macam hang. Ini Ustaz Syofian. Ini satu. Dia tak tahu apa. Di dalam Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, beratus-ratus kedai-kedai Indonesia, kedai-kedai Siam, orang Thailand. Kenapa itu Ustaz Syofian tapi serbu kedai-kedai Siam, tapi serbu kedai Indonesia? Bangang, Pasai Sepadan. Ha? Ustaz Syofian, kenapa dia tapi kedai makan Indonesia? Kenapa tapi kedai makan orang Thailand, orang Siam,
orang Patani, orang Goloh, orang Botong. Orang Indonesia, bini orang Melayu. Laki-laki orang Melayu kahwin gadis Indonesia. Dia orang nega sate, dia orang nega bakso, dia orang nega pica lele. Orang Siam nega tom yum, ikan bakar, goreng-goreng macam-macam. Han tak tahu apa, hang serbu pasal apa? Ha? Ingat, satu hari nanti, insya-Allah. Sekarang you orang hina warga negara asing. Surah maju, surah kaya, sekarang hina warga negara asing. Ha? Lu orang surah kaya, Malaysia surah maju, surah kaya, hina warga negara asing. Ini Malaysia surah maju, surah kaya kerana warga negara asing. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Bukan macam lu. Warga negara asing Bangladesh nikah gadis-gadis Melayu, apa dia orang nak buat? Dia orang nak curi barang, nak rompah, nak coli orang, nak tipu orang. Tak. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Ingat sini tahu, ingat sini. Bangang. Lu betul-betul bangang. Lu pondan. Lu pondan. Saya cakap lu pondan. Itu pasal lu maki orang tahu. Lu pondan. Saya tak maki orang. Saya tak cakap kotor. Saya tak hina orang. Benda yang betul saya cakap. Itu apa? Negeri Pulau Pinang. Saya tahulah. Saya tahu negeri Pulau Pinang macam mana. Even more uncanny it will be when the very people who are cursing the constitution on how it is written, segregating and classifying the citizens into two classes of citizens, mengutuk tak berhenti the constitution, may finally embrace the constitution and hold on to it and defend it with their lives when more and more of people like this Bangladeshi start speaking out with endeavours to be the Prime Minister of the country. Sekarang ni bukankah ramai melaung-laungkan meritokrasi lah? Apa affirmative action ni? Bukankah semua bangsa, dulu pun India, China, semua pun dulu pendatang. Lepas tu bila dah jadi merdeka, dah jadi rakyat Malaysia. Walaupun perlembagaan kata ada hak keistimewaan orang Melayu, special position of Malays dan legitimate interest of bukan Melayu, tetapi selepas beberapa dekad, turun-temurun generasi yang akan datang dah lupa dah yang forefathers dia orang, founding fathers dia orang memang pendatang dulu. Of course, lepas merdeka semua orang jadi rakyat Malaysia untuk selama-lamanya. Tapi yang orang tak faham, kenapa hak keistimewaan Melayu tu duduk lama sampai bila-bila pun. Jadi semua kata unfair. Orang kata dikatakan bukan Melayu bayar lebih cukai, lebih membina negara, bagi kaya Malaysia. Kenapa tak sama rata? Tak ada meritokrasi. Kenapa ada affirmative action? Kenapa ada sistem kota? Jadi dilaungkan kena sama rata. Sekarang ni pun ada pendatang dah. Dah ada Bangladesh, dah ada Nepal, dah ada Siam, dah ada Indon, dah ada Myanmar. Jadi dia orang ni pakai pendatang. Okey, jadi dia dia kahwin orang sini. Lepas tu dia punya anak pun duduk sini. Dia nak kahwin sini. Mungkin dia tak kahwin orang Melayu lah. Dia kahwin orang India, dia kahwin orang Cina. Dia punya anak pun lahir kat sini. Ataupun dia lama-lama duduk, dia dapat PR. Dah lama PR, dia dapat kerakyatan pasal dah kerja lama. Lepas tu dia punya anak, dia punya cucu, dia punya cicit pun akan tanyalah juga, kenapa tak ada meritokrasi? Kenapa ada hak keistimewaan rakyat Malaysia? Kita pun sama-sama bina. Jadi dah berapa dekat dah, cukuplah.
patutnya 20 tahun saja affirmative action. Jadi sekarang semua kena sama rata. Jadi anak Bangladesh, anak Siam, anak Indon, anak Nepal pun seharusnya dapatlah juga scholarship, dapatlah juga loan-loan murah, diskaun, pun jadi bumi putera lah juga kan. Samalah. Jadi bagi yang bukan Melayu, yang melaung-laungkan meritokrasi, sebab bukan Melayu kontribut banyak untuk membina negara ni, janganlah marah pula kalau orang Bangladesh cerita macam tu. Dia pun cerita sama juga, pasal dia pun dah bina negara ni banyak. Betul apa dia cakap? Siapa buat bangunan, siapa buat jalan raya, memang dapat gaji, samalah. Non-Malaysia yang bina negara ni pun dapat gaji juga. Bawa kereta besar-besar, rumah besar, yang kaya banyak non-Malaysia juga. So jadi samalah, Bangladesh ni pun kaya juga. Dia pun boleh berbalik. Kalau dia duduk negara dia lama, teruk dia. Dia datang negara ni, dia lagi sedap. Tapi dia still kata dia bina negara ni. Jadi dia boleh kata pula dia satu hari dia akan jadi Perdana Menteri. Jadi pada the non-Malays yang melaung-laungkan meritokrasi dan patut hapuskan hak istimewa, patutnya equality. Jadi bila Bangladesh dan warga asing ni melaungkan hasrat atau niat dia nak equality, tak bolehlah marah sangat. Betul tak? Lebih kurang lah. Cuma dia kemudian the non-Malays awal lagi. Okey? Itu message untuk non-Malays. Untuk Melayu, yang mana yang marah pasal benda ni, tak usah marah lah, macam tak biasa. Kan? Sekarang ni, non-Malays question kan hak keistimewaan orang Melayu. Special position Melayu. Non-Malays tanya kan pasal apa, sampai bila. Tak tanya pula sampai bila kewarganegaraan daripada. Betul? Jadi tak payahlah marah lebih kat sini. Pasal non-Malays pun dah buat, jadi kita patut biasa dah benda ni. Jadi datang lagi pendatang semua ni. So kalau Bangladesh ni, Indonesia semua jadi rakyat, dia pun jadi Perdana Menteri ke, menteri ke, apakah. Jadi kita tunggu pula lain, African ke, orang South America ke datang. Itu pendatang baru pula. Jadi semua orang akan nak sama hak. Jadi lama-lama orang yang kita benci macam Mahathir ni, mungkinlah akan ada teknologi esok ni, bringing back the dead, untuk hidupkan dia balik, supaya Mahathir boleh kembali balik buat proklamasi Melayu. Tak tahulah, manalah tahu sampai harinya, tak tahu, mungkin orang Melayu desire that balik kot. Tapi I find this very uncanny lah. Macam history repeating itself. Cuma in this particular case, this guy yang cakap ni, I don't think dia rakyat Malaysia lah. Dia belum lagi rakyat Malaysia. Tapi it is the same line of argument. Why tak bagi dia acknowledgement and tak recognize dia? The same cries by many non-Malays who says why are they treated as second-class citizens. The non-Malays rasa dia second-class citizens. Walaupun constitution memang macam tu lah, berunsur-unsur macam tu juga. It does make segregation. Ada class A citizen, class B citizen. Ada macam tu. So sekarang ni, bila class C citizen insist tu jadi class B citizen, class B tak puas hati. Apa ni? You class C, you nak jadi macam kelas B pula kah? Lupa diri kah? Yang A pun nak marah juga. Tapi, isn't B doing that to you as well? Kan? Jadi, B nak marah kat C pun, bukankah you also marah A buat kat B macam tu? A treat you macam pendatang, kadang-kadang panggil pendatang, tak bagi fair, discriminate. I tak kata A tak diskriminate langsung. Memang Melayu is one of the most racist race pun.
Opresif pun ada, korup lagi pun. So, tapi the complaint by B is that A menindas B, sedangkan B contribute banyak to build this country. Now, sekarang ni, C kata, pendatang ni semua ni, sekarang ni kata, A dengan B tindas mereka. Discriminate pada mereka. Nampak tak? A, B, C ni. So, I don't know lah. Malam-malam maybe I'm rambling. Tapi, I find it uncanny lah. The way Tuan susun semua. Because we get to see each other from the opposite sides of the mirror. From here comes empathy and appreciation. Good night, everyone. Not many will like what I say, but I call a spade a spade.